Assalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada muka surat 321 ya. Siapa yang ada kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin ya, sila dapatkan kitab tersebut. Kalau yang belum, belilah secara online ya, ataupun tuan-tuan boleh kita panggil ya, hubungi pihak PMP ya kalau ada baki kitab tersebut. Kalau tidak, kena beli online lah ya, ataupun pergi mana-mana kedai buku di Kuala Lumpur kita ni, di MPH atau Popular Bookstore mungkin ada. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung tentang peperangan Tabuk ya, dan kisah 3 orang, asalnya 4 orang ya, 4 orang para sahabat yang tidak ikut serta ya dalam peperangan tersebut kerana disibukkan dengan urusan menurunkan buah-buah kurma daripada pokok dia ya. Jadi buah-buah kurma ni diturunkan daripada pokok, dia akan ambil masa lah ya, dan sudah tentu ia memerlukan memerlukan tenaga manusia ya untuk menurunkan buah-buah tadi, tak biarkan dia masak di pokok lah ya. Jadi oleh kerana itu maka mereka yang mempunyai kebun kurma atau ladang kurma sudah tentu disibukkan ya, kerana musim panas ya yang menimpa Madinah pada ketika itu ya adalah musim memetik buah-buahan ya, musim buah-buahan masak ya, dan kena dipetik. Dan 4 orang ya yang terlibat, salah seorangnya akhirnya sempat untuk mengikut Nabi ya, dia sempat catch up ya untuk pergi perang Tabuk, walaupun perang Tabuk tak berlaku, tetapi 3 orang yang lain tidak ikut serta sampailah pengakhirannya ya. Jadi hari ini kita cerita tentang mereka ya. Siapa di kalangan mereka? Yang pertama, Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik kita perkenalkan, beliau adalah salah seorang penyair Rasulullah. Beliau seorang syair ya, dalam bahasa Arab kita panggil syair kalau singular, kalau plural syu'ara ya, syu'ara. Syu'ara ni nama surah yang ke-26 dalam Al-Quran. Ya, Quran ada 114 surah ya, ada 86 surah yang turun di Mekah. Salah satu daripada surah tersebut ialah surah Asy-Syu'ara ya, sebab Mekah terkenal dengan para penyair ya, dan penyair-penyair ini kita kata merupakan lidah ya bagi kita panggil ya, lidah yang bercakap bagi pihak kabilah masing-masing. Mereka mempertahankan kabilah mereka dalam perang ya, mereka memberikan ataupun mencipta mendeklamasikan syair itu untuk memberi motivasi kepada masyarakat ya, merakamkan kejadian-kejadian ya, event-event penting dalam masyarakat. Jadi yang merakamkannya adalah para penyair. Salah seorang daripada mereka adalah Ka'ab bin Malik ya. Cuma Ka'ab bin Malik bukan orang Mekah, dia orang Madinah. Jadi beliau terkenal dengan kemahiran bercakap, berpidato ya, bersyair, sudah tentulah ya, salah satu kemahiran yang mesti dimiliki oleh seorang jurucakap ya. Dan jurucakap itu ya sudah tentu mewakili kaum dia, kabilah dia ya. Dan kemahiran bercakap itu diselang-seli dengan kemahiran bersyair ya, macam kita kata ustaz-ustaz lah contoh ya, tuan-tuan guru kita ya, dia pandai bercakap ya, tapi cakap tu ya diselang-seli dan disokong ya oleh ayat-ayat Al-Quran, oleh hadis-hadis Nabi, oleh kata-kata para ulama, kaedah fiqh dan sebagainya. Jadi macam itulah kalau dulu ya, lebih kepada syair. Namanya Ka'ab bin Malik ya, daripada kabilah Khazraj. Khazraj lebih ramai daripada Aus ya. Al-Madinah, Al-Munawwarah ya, ada 2 kumpulan Arab. Yang pertama kita panggil Arab ya, kabilah Khazraj. Yang kedua Arab kabilah Aus. Nabi tahu mereka saling bergaduh, saling bersengketa, berperang ya, sebelum daripada kedatangan Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah ya, dulu dipanggil Yasrib. Dan Khazraj menang, kadang-kadang Aus menang ya. Mereka memang selalu bermusuh, walaupun kadang-kadang isu yang diperselisihkan itu adalah isu-isu kecil saja, small matters ya, tapi akhirnya bawa pada peperangan, matilah ya, beratus orang mati dalam peperangan, beribuan mati. Jadi oleh kerana itu bila Nabi sampai, Nabi tidak panggil mereka Khazraj dengan Aus lagi, Nabi panggil mereka Ansar.
kerana mereka sama-sama menolong Muhajirin yang kebanyakannya datang daripada Mekah, ya. Malah Ka'ab bin Malik, ya, dipersaudarakan, ya. Mungkin tuan-tuan dah biasa dengar kan, Nabi buat satu program, dia panggil program mempersaudarakan, ya, antara Muhajirin dan Ansar, ya. Jadi sebahagian Muhajirin dipersaudarakan dengan Muhajirin juga, macam Nabi SAW dipersaudarakan dengan Sayyidina Ali sebagai contoh, orang Mekah dengan orang Mekah, ya. Tetapi kebanyakannya orang Mekah dengan orang Madinah. Kalau Ka'ab bin Malik, ya, beliau dipersaudarakan oleh Nabi dengan Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Siapa dia Talhah bin Ubaidillah? Salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga. Ya, Talhah bin Ubaidillah, ya, kalau tuan-tuan boleh agak, ya, Talhah bin Ubaidillah nombor berapa daripada 10 tu? Ya, Kak Nuraini, ya, berapa Talhah bin Ubaidillah nombor berapa? Nombor 8, Ustaz. Nombor 8, jangan lupalah, ya. Nombor 7 Az-Zubair. Nombor 8 Talhah bin Ubaidillah. Tuan-tuan jangan lupalah, ya, ulang-ulang balik, lama-lama dapatlah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tu tak ada isu, tuan-tuan. It's a non-issue. 1 sampai 4 semua orang hafal. Isunya ialah 5 sampai 10. Ya, 5 Abdul Rahman bin Auf, nombor 5 Abdul Rahman bin Auf. Nombor 6 Sa'ad bin Abi Waqqas, nombor 6. Ya, sebab mereka berdua ni datang daripada kabilah yang sama. Sebab tu dia baik rapat, ya. Mereka ni ada hubungan apa ni, third cousin, ya. Kemudian kita ada nombor 7, ya. Nombor 7 Az-Zubair bin Al-Awwam. Ini adalah sepupu Nabi, mak dia adalah mak saudara Nabi, Sofiyah mak dia kan. Jadi Az-Zubair, ya, beliau adalah sepupu Nabi. Kerana mak dia dengan bapa Nabi adik-beradik, anak kepada Abdul Muttalib. Kemudian nombor 8 kita ada Talhah bin Ubaidillah, ya, yang merupakan kawan baik kepada Az-Zubair. Mereka lahir tahun yang sama, meninggal tahun yang sama, dalam peperangan yang sama. Ya, jadi mereka lahir, ya, 28 tahun sebelum hijrah, orang muda. Masih hijrah umur 28. Talhah pun 28, Az-Zubair pun 28. Ya, jadi masa mereka meninggal tahun yang ke-36 kan. Tahun 36 hijrah. Masa tu berlaku peperangan unta, ya. Ketika Az-Zubair dengan Talhah menemani Aisyah, ya, dalam peperangan melawan Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali khalifah pada masa tu di Kufah, ya. Tapi kerana desakan dan juga kerana permainan kotor oleh pihak ketiga, mereka melaga-lagakan Sayyidina Ali dengan Aisyah, akhirnya berlaku pertempuran, ya, dan dalam pertempuran tersebut, ya, meninggallah, terbunuhlah, ya, Talhah dan juga Az-Zubair dalam peperangan yang sama, tahun yang sama, ya, meninggal tahun yang sama, lahir tahun yang sama, ya. Ni kawan baik, kawan rapat, sama-sama peniaga, tuan-tuan. Jadi Talhah ni telah dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik pun orang peniaga, ya, sebab bila Nabi persaudarakan dua orang individu yang berbeza, ya, latar belakang lokasi, ya. Sebab Ka'ab orang Madinah, ya. Talhah Ubaidillah ni orang Mekah, ya, tetapi mereka sama profession, peniaga, ya. Jadi sebab tu Nabi persaudarakan mereka. Jadi Talhah bin Ubaidillah lah orang yang nanti akan menyampaikan berita gembira kepada Ka'ab bila Allah bersihkan Ka'ab daripada kesalahan kerana tidak menyertai peperangan, ya. Kemudian ada Murarah bin Ar-Rabi', ya, dan Hilal bin Umayyah. Kedua-duanya daripada kabilah Aus. Jadi ada 3 orang, ya, Ka'ab bin Malik, Khazraji, ya, tetapi Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah daripada Aus, ya. Mereka bertiga-tiga ni datang jumpa Nabi, mengaku kesalahan, ya, yang dilakukan. Mana dalam hidup ni, tuan-tuan, kita yang pertama kita mengaku kita buat salah, ya. Jadi kalau kita mengaku kan kita buat salah, ya, mudah-mudahan hukuman akan diringankan kerana kita menerima, mengaku, ya, kita recognize kita dah buat salah, ya. Kita tahu, ya, saya mengaku saya buat salah, ya. Pengakuan itu pun sudah, ya, mudah-mudahan menyebabkan kalau ada apa kita panggil, ya, ada hukuman yang dijatuhkan, hukuman itu mudah-mudahan akan diringankan, mudah-mudahan, ya. Itu atas budi bicara hakim mahkamah lah, ya. Dia mengaku salah, ya. Tapi kalau dia tak mengaku salah, kena fight lagi di mahkamah, kena keluarkan belanja lagi, kena engage lawyer, ya, kena ambil masa pula, ya. Jadi dia akan drag macam tu, ya, ambil masa. Jadi lebih baik dia mengaku saja, ya. Sebab tu ramai orang kadang-kadang tak bersalah pun, tapi dia tahu dah kalau dia fight di mahkamah akan menyusahkan lagi, ada banyak belanja kena keluarkan, silap-silap, ya, dia kena tanggung pula kos guaman pihak yang satu lagi, kita kata, ya. Jadi oleh kerana itu dia mengaku je lah. Bila dia mengaku, kadang-kadang hukumannya lebih ringan walaupun dia tak salah, ya. Kita tengok banyak, ya, kes-kes yang berlaku dalam masyarakat, ya, ataupun dalam apa kita panggil, ya, dalam drama ke dalam
apa ni ya, apa drama siri ya, drama siri Hollywood sebagai contoh ya. Kita tengok banyak ya, bila dia kata dia tak salah, memang dia tak buat. Ya, tapi peguam bagi nasihat ya, kalau kamu mengaku salah lagi mudah urusan dia ya, tapi nama tu terpaliklah sebab dia anggap bersalah, dijatuhkan hukuman ya, sedang dia tak salah. Ya, tapi lebih mudah. Kalau fight di mahkamah, belanja ya, masa dan sebagainya. Jadi kadang-kadang perkara-perkara ni ialah perkara dunia, tuan-tuan ya. Di sisi Allah kita bersih insya-Allah. Kalau kita tak buat salah, selesai lah ya. Okey tuan-tuan ya, itu kalau ustaz boleh mukadimahkan ya perbincang kita pada hari ini. Ya, ada apa? Ada soalan tu? Nampak ada yang unmute ya. Silakan. Ustaz, siapa Ya. lagi seorang Ustaz? Seorang lagi yang telah dimaafkan ya. Seorang lagi. Nanti kita dah cerita panjang ni. Ustaz tak nak ulang balik ya. Namanya siapa tu? Ada seorang lagi ya. Kita dah cerita sebelum ni ada 4 orang. Salah seorang telah menyedari kesalahan dia. Ya, jadi beliau adalah Abu Khaisamah. Muka surat 319. Tuan-tuan kena ulang kaji sikit sebelum kelas. Ya, bukan apa ya, tapi paling kurang tuan-tuan recap lah apa-apa yang telah kita baca. Sebab sirah ni dia ada time sequence. Kita tak boleh, tuan-tuan tak boleh habis chapter lepas tu tinggal, tak boleh. Ya, kena ulang-ulang balik tengok. Abu Khaisamah. Ya, Abu Khaisamah pun asalnya beliau tidak terlibat. Ya, jadi beliau menyedari bahawasanya beliau tidak pergi satu kesalahan bagi diri dia. Ya, dia rasa macam sangat bertanggungjawab kerana dia berehat di kebunnya ya, bersama dengan isterinya ya. Dapat berehat, dapat bersenang-senang, berteduh sebagainya, sedangkan Nabi berpanah-panah. Dan akhirnya beliau kejar Nabi dan dapat bersama dengan Nabi terlibat dalam peristiwa Tabuk ya. Tapi yang tiga-tiga ni tak sempat. Jadi mereka datang jumpa Nabi mengaku kesalahan. Apabila Ka'ab datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tersenyum sinis dan berkata, apa yang menyebabkan kamu tidak menyertai peperangan? Nabi tanya. Ya, Nabi tanya ikhlas aja. Beliau pun menjawab ikhlas, ya Rasulullah, sekiranya aku berhadapan dengan orang lain selain daripada engkau dalam dunia ni, pasti aku akan menyelamatkan diri daripada kemarahannya dengan mengemukakan alasan. Mana dalam hidup ni kalau kita nak bagi alasan, ada 1001 macam alasan. Tuan-tuan, sirah ni mengajar kita tentang pengurusan, tuan-tuan. Ya, pengurusan hidup. Ya, berkeluarga, dengan anak-anak, dengan ya, dalam pekerjaan. Sirah ni dia sebab ya, dia adalah contoh hidup. Ya, dia adalah living living example, tuan-tuan, living proof. Ya, Nabi itu adalah kita punya benchmark dalam hidup. Ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, menantu, ya. Jadi oleh kerana itu apa, tuan-tuan, ya. Jadi dia punya kita panggil ya, dia punya istilahnya ialah sirah ni adalah ya sesuatu yang kita boleh belajar secara live lah. Tapi kita kena mengkajilah, belajarlah ya, dan kita ambil pengajaran sebanyak-banyaknya. Contoh macam tadi, dalam hidup ni ya, kadang-kadang bila kita buat salah ya, kita rasa kita orang Melayu panggil menegakkan benang basah, tak payahlah tuan-tuan. Ya, kalau kita tahu kita salah, kita mengaku ajalah. Ya, itu kadang-kadang itu lebih baik ya. Dan orang pun tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita buat salah, kita tak mengaku dan kita pertahankan, ya, kita menegakkan benang basah istilahnya, lagi orang marah pada kita. Jadi lebih baik kita mengaku kalau kita salah, sudah. Ya, kadang-kadang ada orang ni dia bukan sangat ya nak kita dihukum ya, tetapi dia nak kita mengaku. Ya, kalau you mengaku okey, tak apa, kita settle luar mahkamah. Senang cerita, tuan-tuan. Ya, tak perlu nak dibesar-besarkan, tak perlu jadi highlight dalam surat khabar, dalam media dan sebagainya ya. Okey, jadi apa yang berlaku ialah ya, beliau menjawab, dia kata, kalau aku bercakap dengan orang lain selain daripada engkau ya Rasulullah, aku boleh tipu, aku bagi balik alasan. Dia pandai cakap, tuan-tuan. Ya, dia pandai bercakap, dia sweet talker, pandai bercakap. Ya, dia boleh bagi syair, dia boleh buat macam-macam. Ya, tapi dia kata, buat apa aku nak buat begitu? Ya. Sesungguhnya aku dikurniakan lidah yang petah, boleh berbahas. Aku boleh berdebat, aku boleh rebuttal, boleh. Walau bagaimanapun, wallahi aku tahu sekiranya pada hari ini aku bohong, ya, nanti menyebabkan, ya, memang sekarang ni Nabi redha lah, Nabi maafkanlah dia. Ya, sebab dia dia bohong, ya. Tetapi nanti Allah akan murka. Allah akan turunkan ayat. Ya, Allah akan turunkan ayat, ya. Dan bagi tahu bahawasanya sebenarnya Ka'ab bin Malik berbohong. Allah akan turunkan ayat. Allah akan respon. Ya, jadi lebih baik dia mengaku saja. Dan aku mengharapkan agar Allah mengampuni aku. Rasulullah menjawab, orang ini ya, yakni Ka'ab bin Malik ini berkata benar. Beliau seorang lelaki yang berkata benar.
ya, huwa rajulun shadiqun. Ya, orang yang bercakap benar. Pergilah sehingga Allah menentukan hukuman. Jadi Nabi pun tak boleh nak decide. Ya, Nabi kata pergilah, ya, beredarlah daripada sini. Kerana aku tak boleh nak bagi keputusan. Ya, kerana Allah yang akan memutuskannya. Murarah dan Hilal, ni dua orang lagi daripada kabilah Aus. Ya, dia berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Ka'ab. Ya, sama tuan-tuan, ya. Ada 3 orang tadi. Ka'ab bin Malik, ya. Kemudian Murarah bin Rabi', yang ketiga tadi ialah Hilal, ya. Hilal bin Umayyah, ada 3. Ka'ab, ya, kemudian Murarah dan juga Hilal. Ya, jadi mereka bertiga ni masing-masing disibukkan dengan tadilah, ya, dengan kebun kurma mereka. Kemudian apa lagi tuan-tuan, ya. Jadi Murarah dan Hilal sama, bagi jawapan yang sama macam Malik, macam Ka'ab tadi. Rasulullah melarang muslimin daripada bercakap dengan mereka. Ni dah ada keputusan lah. Sebab kes mereka masih tergantung, masih pending, ya. Oleh kerana itu maka Nabi kata jangan bercakap dengan mereka. Ya, dengan itu orang ramai menjauhi ketiga-tiga mereka. Baginda juga mengarahkan supaya menjauhi isteri-isteri mereka. Maknanya isteri itu hantar balik rumah mak bapak. Ya, hantar rumah mertua balik. Isteri Hilal, dia datang jumpa Nabi. Dia minta izin untuk bagi khidmat kepada suaminya. Kerana Hilal adalah seorang yang sudah tua. Tidak ada khadam. Ya, mana tidak ada pembantu lah. Ya, tidak ada Swiss provider. Baginda mengizinkannya. Ya, jadi yang isteri siapa kita panggil? Isteri apa? Murarah dengan Ka'ab, ya, dipisahkan daripada suaminya. Sementara waktu, kerana kes masih pending lagi. Ya, belum ada keputusan daripada Allah. Ya, mereka sentiasa berada dalam keadaan demikian sehinggalah bumi yang luas terasa sempit. Ya, bumi Madinah ni luas. Ya, alam takun ardullahi wasi'ah. Ya, bukankah bumi Allah ni luas? Alam takun ardullahi wasi'atun. Bukankah, ya, bumi Allah ni luas? Ya, maknanya kalau nak hijrah tempat lain pun boleh. Ya, dan hati mereka pula menjadi tertekan. Ya, memang tertekanlah tuan-tuan, orang tak tegur kita. Kita bagi salam kat orang tak bagi. Orang tak jawab salam. Macam mana keadaan dia? Ya, kita jumpa dengan kawan, ya. Ada satu majlis, kita datang, tiba-tiba orang tak tegur kita. Kita bagi salam, orang buat tak tahu. Kita nak bercakap, orang pandang tempat lain, ya. Jadi macam mana rasa? Sempit rasa dunia ni. Hati pun sempit juga. Ya. Jadi tidak ada tempat lari daripada kemurkaan Allah melainkan kembali bertaubat kepadanya. Ya, maknanya bila Allah murka, tak ada tempat lari. Ya, tempat nak menyelamatkan diri tidak ada. Ya, macam kita doa masa kita tidur malam. Ya, Ustaz pun ada kongsi dengan tuan-tuan, ya. Tapi kalau tuan-tuan tak amal, tuan-tuan lupa, Ustaz kongsi lagi lah nanti. Doa yang dibaca oleh Nabi pada malam hari. Ya, ketika nak tidur, ya. Bukan doa pendek yang dalam di tadika Islam ajar tu, ya. Ni doa panjang. Ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, wahai Allah. Aku serahkan urusanku kepadamu, ya. Aku hadapkan wajahku kepadamu, ya. Aku baringkan tubuhku, ya, menghadapmu, ya Allah. Sama ada aku suka ataupun tak suka, ya. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat selamat daripada kemurkaanmu, melainkan aku kembali kepadamu. Ya, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Ni hadis yang sahih, ya, sampai habis, ya. Kalau kita baca, Nabi kata sesiapa yang baca doa tadi sebelum tidur, ya, ketika dia mati, kalau dia mati dalam tidur, dia mati dalam iman, dalam Islam, dalam apa kita panggil, dalam fitrah. Fitrah tu fitrah Islam, ya. Jadi ini janji daripada Nabi ni. Siapa yang baca doa tadi. Tapi kalau kita tak baca, tak tahulah macam mana kedudukan kita. Ya. Jadi apa, tolong mute kan salah seorang kita punya jamaah, ya, dia lupa nak mute, tolong mute kan. Tolong, ya. Belum mute lagi. Ya. Kecuali tuan-tuan nak tanya soalan, silakan. Kalau ada soalan, ya. Kita punya sister siapa? Sister apa siapa tu? Ustaz tak tahu nama apa tu, ya. Kalau ada soalan silakan, kalau tidak tolong mute. Ya, terima kasih. Jadi apa kita panggil, ya, dia punya doa tadi very powerful, tuan-tuan. Nanti Ustaz share lah, ya. Ustaz dah pernah share tapi mungkin tuan-tuan lupa sebab tak amal, jadi kita share lagi lah. Ya, bunyi dia, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Ni doa untuk tidur malam. Ya, bukan doa berjaga waktu siang ke waktu lain, tak. Bukan doa selepas solat ke, bukan. Ni doa nak tidur malam. Dia ada perkataan, ya, tidak ada tempat lari, tidak ada tempat menyelamatkan diri daripada kemurkaanmu, hai Allah, melainkan kembali bertaubat kepadanya. Ya, ada perkataan tu.
di tengah-tengah paragraf tu. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Okey ya. Maka Rasulullah menghantar utusannya untuk menyampaikan berita gembira mengenai nikmat yang besar ni. Jadi akhirnya Allah turunkan ayat. Ayatnya ada di bawah ya, nanti kita baca. Ya, dengan itu orang ramai datang ya, beramai-ramai mengucapkan tahniah ya kepada ketiga-tiga mereka, terutamanya Ka'ab bin Malik. Ya, dan berita tadi disampaikan oleh saudara yang telah dipersaudarakan dengan dia, orang Mekah. Siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Ya, tuan-tuan, ada lebih kurang 90 orang yang dipersaudarakan ni. 90 orang lebih kurang ya. Mana 90 orang ni kalau nak kira 45 daripada Mekah, 45 daripada Madinah lah lebih kurang. Bukanlah exactly ya, sebab ada yang dipersaudarakan dengan orang Mekah juga. Macam Nabi dengan apa kita panggil ya, dengan dengan Ali, Sayyidina Ali. Ya, Abu Bakar ya dengan orang Madinah ya, Kharijah bin Zuhair. Ya, ada yang sesama dia ya. Ada yang dengan orang Mekah dengan Madinah macam tu ya. Jadi ada lebih kurang 90 orang dan peristiwa itu dibuat ya, dikatakan dibuat di rumah Anas bin Malik, di rumah Abu Talhah ya, orang kaya Madinah, bapa tiri kepada Anas bin Malik ya. Jadi Talhah datang, diucap tahniah. Apabila Ka'ab masuk masjid, Rasulullah menyambutnya dengan gembira kerana Allah dah turunkan ayat. Allah dah bersihkan dia, tuan-tuan. Ibarat mahkamah membersihkan seseorang daripada tuduhan salah, jenayah ya. Macam mana keadaannya? Bergembiralah wahai Ka'ab dengan sebaik-baik hari yang pernah engkau lalui. Semenjak daripada engkau dilahirkan oleh ibu engkau, ya, inilah hari yang terbaik. Kerana Allah telah menurunkan ayat ya berkaitan dengan isu yang sedang berlaku. Ka'ab bertanya, ya, maghfirah, keampunan tersebut datang daripada engkau wahai Rasulullah ataupun daripada Allah? Baginda menjawab, ia adalah daripada Allah. Wahyu dalam Quran, tuan-tuan. Ka'ab berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya di antara tuntutan penerimaan taubatku ialah aku menyedekahkan ya hartaku untuk Allah dan Rasul. Ya, maknanya dia mungkin dalam bentuk nazar lah ya, macam kita belajar dari nazar kan. Ya, nazar yang dibuat oleh Hannah ya, emak kepada Maryam. Ya, kalau anak ni lahir nanti ya, aku akan jadikan dia sebagai ahli ibadah di Masjid Aqsa. Ya, jadi full time duduk muharraran, bebas daripada urusan dunia. Ya, tak terlibat dengan urusan dunia, full time duduk di masjid. Ya, dengan harapan anak tu lelaki. Tetapi kalau ketika lahir anak perempuan, tetap nazar tetap dilaksanakan. Ya, cuma orang perempuan ni dia ada limitation lah. Sebab malam dia tak boleh tidur di masjid. Ya, malam dia kena bawa balik. Nabi Zakaria bawa balik dia. Ya, kita dah sebut tadi sebelum ni dalam kelas sirah kita. Ya, dan dalam kelas sirah ni kita jumpa pula cerita siapa? Ya, kita cerita Ka'ab bin Malik. Ya, seolah-olah dia bernazar jugalah. Ya, dia bernazar. Ya, apa cerita nazar dia? Nazar dia supaya kalau dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tahu dia tak bersalah, tuan-tuan, boleh tak nazar? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Ya, hukumnya harus, tuan-tuan. Kerana dia tahu dia tidak bersalah. Ya, cuma dia dilalaikan. Ya, dia dilalaikan. Mana dia tak pergi. Ya, bukan sebab dia tak pergi itu menyebabkan kekalahan umat Islam, tak. Perang pun tak berlaku. Patutnya tak ada apalah, tuan-tuan. Tapi dia bercakap benar. Ya, yang penting dia bercakap benar. Ya, dan Nabi tahu dia bercakap benar. Ya, Nabi kata hadza rajulun shadiqun, ini lelaki yang bercakap benar. Ya, tetapi pergi daripada tempat ni sebab Allah tak turunkan ayat lagi. Sehingga Allah turunkan ayat ya, surah At-Taubah ya, ayat 118. Bagi tuan-tuan yang baru sampai, kalau ada kitab ni muka surat 322 ya. Sila tengok muka surat 322. Jadi Ka'ab bergembira kerana Allah telah turunkan ayat ya. Ka'ab kata, aku ya dah buat satu bentuk macam perjanjian, aku nak sedekahkan ya hartaku untuk Allah dan Rasul. Rasulullah pun menjawab ya, simpanlah sebahagian, jangan bagi semua. Dia nak bagi semua. Ya, jadi nak kata nazar secara exactly taklah ya, bukan juga nazar. Kalau nazar kena laksanakan ya. Cuma macam tadi ada perbincangan para ulama ya. Kalau sesuatu yang dia janji itu bersifat ya, boleh memberi mudarat pada dia. Mana kalau dia bagi semua harta, apa nak makan pula, apa nak kerja pula ya, tak ada sumber pendapatan, sumber ekonomi dia tak ada. Maka boleh dibaiki ya. Jadi maksudnya macam bab tadi, Nabi hanya benarkan bagi sebahagian saja, simpan sebahagian lain ya. Sebab pernah berlaku dalam kes Sa'ad bin Abi Waqqas masa di Mekah. Beliau jatuh sakit, dan sakit yang kita kata boleh membawa maut lah ya. Maka dalam Riyadhus Shalihin ada hadis ni,
Maka Nabi sampai, ya, dan Nabi melihat dia dalam keadaan begitu, dia pun kata, ya Rasulullah, ya, aku nak bagi harta aku semua pada jalan Allah. Nabi kata jangan, ya, tinggalkan untuk keluarga. Ya, meninggalkan keluarga dengan harta itu jauh lebih baik daripada membiarkan mereka meminta minta sedekah. Ya, dia nak bagi separuh, Nabi kata masih banyak lagi. Ya, dia kata dia nak bagi 1/3, Nabi kata as-sulusu katsir. Semua pun banyak, separuh banyak, 1/3 pun masih banyak. Ya, tapi Nabi benarkan. 1/3 tu pun sebenarnya dah banyak dah. Ya, jadi kalau orang wasiat, dia boleh bagi 1/3 saja. Lain tu tak boleh. Ya, kerana apa? Kerana Nabi dah mengajar bahawasanya meninggalkan keluarga dalam keadaan ada harta, ada rumah, ada kenderaan dan sebagainya tu jauh lebih baik daripada membiarkan mereka meminta-minta. Ya, walaupun rezeki itu di tangan Allah, betul. Ya, maknanya Nabi koreksi dia. Ya, ada apa kita panggil, ada correction yang Nabi buat. Tak boleh bagi semua. Macam kes Ka'ab bin Malik, dia nak bagi semua, Nabi kata simpan sebahagian. Itu adalah lebih baik untukmu, ya. Dalam konteks lain disebut dan keluargamu, anak-anakmu. Kemudian baginda membaca ayat yang mengandungi, ya, penerimaan Allah terhadap taubat Ka'ab. Dia betul-betul taubat. Ya, dan juga dua orang sahabatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu, ya. Tuan-tuan yang tak ada kitab boleh tengok surah At-Taubah, surah yang ke-9, ya, bukan 10, ya. Surah 10 surah Yunus. 9 surah At-Taubah, ya, ayat yang ke-118. Ya, jadi tuan-tuan boleh tengok ayat tersebut. Apa Allah kata, ya? Wa 'ala salasah, ya, dan terhadap 3 orang. Salasah, ya, 3 orang. Allazina khulifu, ya, yakni orang-orang yang ditangguhkan, dilewatkan, ya, dia punya penerimaan taubat. Mereka taubat tapi Allah tak terima lagi. Ya, mungkin Allah dah terima peringkat awal tapi ayatnya agak lambat sikit turun, ya. Maknanya di dalam banyak riwayat disebut hampir 50 hari. Dekat 2 bulan, tuan-tuan, ya. Tak tahu cerita. Orang tak tegur siapa mereka datang sembahyang pun orang tak peduli, dia bagi salam Nabi tak jawab, Nabi pun tak jawab salam. Ya, pergi pasar pun orang tak peduli, tak nak bermuamalah dengan mereka, jadi susah hidup. Tapi itulah, ya, kita kata cabaran bagi orang yang bercakap benar. Ya, bila dia bercakap benar, dia diboikot. Tapi bila terbukti memang dia benar, mahkamah membersihkan dia, mahkamah Allah membersihkan, maka clear, tuan-tuan. Ya, hatta sehinggalah iza daqat alaihimul ardu, sehingga bumi terasa sempit. Ya, bima rahubat. Ya, kerana mereka di pulau. Ya, wa daqat alaihim anfusuhum. Ya, bukan sekadar bumi itu rasa sempit, ya, malah hati mereka pun rasa sempit sebab diboikot. Sedih mereka, ya, duka cita mereka. Wa zannu, dan mereka, ya, apa kita panggil, ya, mereka yakin, ya, bahawasanya apa? Bahawasanya tidak ada tempat lari. Ya, la malja'a, tidak ada tempat lari. Ya, minallah, daripada kemurkaan Allah. Tak boleh nak lari. Bila Allah murka pada kita, tak ada tempat lari, tuan-tuan. Nak pergi mana? Nak pergi planet mana? Semua planet tu di bawah, ya, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, illa ilaihi, melainkan bertaubat kepadanya. Summa taba alaihim, kemudian Allah terima taubat mereka, liyatubu, dan mereka kena terus bertaubat. Dalam hidup kita kena sentiasa bertaubat, tuan-tuan. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaika. Astaghfirullah, ya, ataupun wa atubu ilaihi. Aku istighfar, minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaihi, ataupun astaghfirullah wa atubu ilaika pun boleh, tak ada masalah, tuan-tuan. Dua-dua tu betul. Ya, sebab kita berhadapan dengan Allah. Ya, Allah sentiasa melihat kita, ya, melihat, memandang kita. Jadi kita istighfar kepada Allah dan kita taubat. Sentiasa sebut astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaika, ataupun ilaihi boleh. Ya, kemudian apa lagi, tuan-tuan? Allah terima. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha Rahim, Maha belas kasihan. Ya, jadi Allah Maha belas kasihan, Maha mengasihani. Mengasihani itu bahasa kita lah, tuan-tuan, ya. Tapi yang lebih tepat Maha belas kasihan. Itu lagi mencakup, ya, dia punya coverage lagi besar. Kalau mengasihani, kalau Allah kasih kita, ya, Maha penyayang, kita selalu terjemah. Maha pengasih lagi penyayang, ya. Kalau Allah sayang kita, tuan-tuan tahu kalau Allah sayang, ya. Jadi sebab itu kita letak maha apa, ya, Maha belas kasihan, ya, Maha belas kasihan. Sebab kalau Allah tak sayang kita pun, Allah belas pada kita, rahmat Allah tu. Ya, Allah kesian tengok kita, ya. Paling kurang pun dapat markah kesian, kita kata. Kalau di universiti, ya,
ada pelajar jawab soalan, ya, jawapan yang dibagi itu kadang tak tepat, ya, kita nak bagi kosong tak sampai hati lah. Kerana dia cuba juga menjawab walaupun tak masuk gol, tak tendang lagi. Dah masuk kawasan penalti tapi tak tendang masuk gol, ya. Finishing dia poor, tuan-tuan, very poor finishing. Jadi bila poor finishing, apa kita buat? Bagilah juga markah belas kasihan. Asalkan dia tak perlu mengulang tahun depan, ya, tak perlu repeat kelas. Dia boleh apa kita panggil, ya, dia boleh terus, ya, boleh naik kelas, ya. Itu kaedah yang kita pakai, ya. Itu manusia ada belas kasihan. Allah sudah tentu maha belas kasihan. Okey, ya, selesai cerita apa ni 3 orang lelaki yang dimaafkan oleh Allah. Ada soalan, silakan. Ada apa? Tuan-tuan ada apa? Silakan. Ya. Tak, perang Tabuk ni perang terakhir Rasulullah kan Ustaz? Secara umum kita kata, ya, sebab ni tahun yang ke-9, ya. Secara umum antara yang terakhir lah. Ya, jadi maksudnya lepas ni dah tak ada perang lagi lah. Kalau ada pun nanti perang yang disertai oleh para sahabat pula. Ya, sebab tahun yang ke-9, ya, tahun yang ke-10 nanti berlaku apa? Berlaku haji, ya, tahun ke-9 berlaku haji juga tapi Nabi tak pergi. Ya, tahun yang ke-10 maknanya haji boleh ditangguh kalau ada keperluan. Ya, jadi maknanya macam contohnya kita kata ada orang nak pergi haji tapi masa dia pergi haji tu dia ada exam penting contoh. Ya, ada exam universiti ke ataupun ada exam kenaikan pangkat yang tak boleh ditangguh, ya. Jadi boleh tak dia melewatkan dia punya pemergian? Boleh, ya. Tak ada masalah kalau ada keperluan. Ya, tapi kalau tak ada keperluan terus sajalah, ya. Boleh, tak ada masalah. Jadi tahun ke-9, tahun ke-10 dah haji dah. Ya, awal tahun yang ke-11 Nabi wafat. So tak ada perang lah, secara umumnya tak ada perang. Okey, ada lain silakan. Kak Noraini ada soalan? Ya, ada apa? Shirin ada baca daripada mana-mana mungkin nak share, silakan. Kalau ada. Tak ada Ustaz. Ya. Orang lain kalau ada, ya. Kak Lis ada apa? Lama tak dengar Kak Lis. Tak ada Ustaz, faham. Ya, ya, okey. Utusan Sakif, Bani Sakif. Ya, tambah kat situ utusan Bani Sakif, ya, bukan Sakif, ya, Bani Sakif. Ya, Bani Sakif ni adalah satu kabilah, ya, yang duduk di mana? Yang duduk di Taif. Ya, mereka ni orang gunung, orang bukit. Ya, mereka ni kita panggil Highlanders. The Highlanders. Highlanders tu orang Taif lah. Ya, dan mereka ni adalah petani, mereka peniaga, ya, mereka ni well to do lah kita kata. Ya, jadi mereka ni ada sombong sikit. Ya, biasalah, ya, orang ada duit ni, orang ada kedudukan, biasanya mereka sombong sikit. Bukan semua, tapi memang dalam sirah ada macam tu cerita. Ya. Jadi Nabi SAW didatangi oleh utusan Bani Sakif. Ya, ini setelah Nabi apa kita panggil pulang daripada peperangan Tabuk. Ya, Tabuk berada di utara tu, sempadan antara Arab Saudi dengan Jordan. Ya, kalau dulu negeri Syam lah, ya. Arab Saudi dengan negeri Syam di utara, ya, perjalanan yang sangat jauh. Ya, jadi mana kalau daripada Madinah tu, ya, kita kata mencecah mungkin 700 km. Ya, sekitar tu. Sebab daripada apa kita panggil, daripada Madinah pergi ke Madain Soleh di utara. Madain Soleh pun sudah, ya, 450 km. Ya, kalau Tabuk atas lagi, ya, sudah, ya, dekat-dekat dengan sempadan Jordan sekarang ni lah, ya. Kalau dulu dekat dengan sempadan negeri Syam. Sebab dulu Jordan tu sebahagian daripada negeri Syam, kan. Jadi Rasulullah didatangi oleh Bani Sakif. Di antara peristiwa yang berlaku sebelum itu ialah Rasulullah mengambil keputusan untuk memberhentikan kepungan yang dah beredar daripada Taif. Ini berlaku tahun yang ke-8. Ini tahun ke-9 sekarang, ya. Ni chapter yang kita baca ni tahun ke-9. Tahun yang ke-8 dulu, ya, berlaku peperangan apa? Berlaku pembukaan kota Mekah, ya, kemudian berlaku peperangan Hunain, ya. Kemudian apa kita panggil, ya, mereka yang kalah dalam perang Hunain tu mereka lari pergi ke Taif tu sebab mereka ada hubungan baik dengan Bani Sakif ni. Mereka dikepung oleh Nabi, tetapi peperangan berakhir dengan begitulah, ya. Ada orang Taif Bani Sakif yang masuk Islam, tapi sebahagian besar mereka bertahan aja. Mereka tak mau menyerah diri dan mereka tak mau masuk Islam. Ya, itu yang berlaku sebelum ni. Dan Nabi akhirnya memberhentikan kepungan, balik ke Mekah. Ya, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi telah menjejaki Rasulullah dan bertemu dengan baginda sebelum sampai di Madinah. Jadi sebelum sampai di Madinah, ya, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Saqafi mana dia orang Bani Sakif. Ya, jadi kalau kita sebut Sayyidina Osman terkenal dengan kelembutan dia, pemaaf. Sayyidina Umar kerana ketegasan dia. Ya.
Dihya Al-Kalbi kerana handsome dia, tampan dia. Kalau Urwah bin Mas'ud ni kerana apa tuan-tuan? Ya, apa highlight? Urwah bin Mas'ud je, kena ingat yang tu. Apa? Ya. Siapa ingat? Urwah bin Mas'ud. Apa? Bila sebut Urwah bin Mas'ud, dia terkenal dengan apa? Apa highlight dia ni, tuan-tuan? Apa? Syirin, apa Syirin? Dan dia iras Nabi Isa. Dia kerana wajahnya seiras Nabi Isa. Ya, sebab tu Nabi kata, kalau kamu nak tengok Nabi Isa tu macam mana, tengoklah kepada saudara kamu, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ya, dia kena bunuh nanti tuan-tuan. Ya. Jadi para sahabat yang pernah jumpa dengan dia, dah boleh agak lah. Ya, Nabi Isa nanti macam mana. Sebab tu Nabi sebut secara detail. Ya, wajah Nabi Isa tu dalam hadis-hadis akhir zaman ada. Ya, dan Nabi sebut ya, wajahnya, wajah Urwah bin Mas'ud macam wajah Nabi Isa. Ada tuan-tuan. Kalau wajah Nabi Muhammad macam siapa tuan-tuan? Kalau wajah Nabi Muhammad, memanglah ada sahabat Nabi kan. Mus'ab bin Umair. Tapi muka Nabi Muhammad tu macam Nabi siapa? Nabi. Macam muka Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebab Nabi keturunan Ismail, anak Nabi Ibrahim. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam tu tuan-tuan kena highlight lah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi benda-benda basic. Ya. Ni kalau di sekolah mana orang suka tanya soalan-soalan macam ni. Ya. Jadi Urwah bin Mas'ud, orang Taif, Bani Saqif, ya, As-Saqafi. As-Saqafi tu orang Taif. Ya. Jadi dia pergi menjejaki Rasulullah. Ya, maknanya sebelum sampai di Madinah dia kejar Nabi, dia nak cari Nabi. Beliau memeluk Islam dan meminta izin untuk pulang ke Taif untuk menyeru kaumnya kepada Islam. Jadi dia kata aku nak jadi pendakwah kepada kaum aku. Ya, Rasulullah menjawab, mereka akan bunuh engkau. Ya, Nabi kata. Beliau menjawab, ya Rasulullah, ya, aku amat dicintai oleh mereka daripada gadis-gadis mereka sendiri. Maknanya, ya, kalau banding dengan anak-anak gadis orang Bani Saqif ni, ya, mereka lagi mencintai Urwah bin Mas'ud. Ya, ni dia kata. Dengan itu beliau pulang menemui kaumnya. Nabi dah bagi peringatan, ya, tapi dia kata tak apa. Ya, sebab aku ni orang yang popular, orang suka dengan aku, ya. Dan orang boleh terimalah nanti insya-Allah, ya. Jadi dia memang excited lah nak pergi dakwah kan. Jadi dia pun pergi, ya, kerana kedudukan dia ni orang senang, ya, ada dia well to do, ya, ada kedudukan, ada pangkat, ya, dan dia dihormati. Ini kerana beliau seorang yang dicintai dan ditaati. Maknanya dia dicintai kerana hartanya, kerana kedudukan dia, dan ditaati kerana dia pemimpin. Apabila sampai di Taif, beliau mengisytiharkan seruan, dia isytihar dia masuk Islam. Ya, dia dibawa agama Islam, maka mereka memanahnya, ya, dan beliau terbunuh, mati syahid dia. Ya, jadi ya, tak lama lah maksudnya. Sahabat yang pernah tengok dia, pernah jumpalah, kalau tak ada lah. Ya, cuma orang Taif dah kenal dia. Sebab tu nanti bila ada cerita tentang Nabi Isa, ya, orang Taif tahu, ya. Di kalangan mereka ada seorang lelaki namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi yang wajahnya seirah Nabi Isa alaihissalam. Selepas sebulan, ya, Urwah dibunuh, mereka berbincang sesama sendiri, orang Taif. Ya, mereka mendapati bahawa mereka tidak mampu untuk menentang, ya, orang Arab yang berada di sekeliling mereka. Ya, sebab orang-orang Arab ni pun sebahagiannya telah masuk Islam. Dengan itu keputusan diambil menghantar seorang wakil untuk bertemu dan berbincang dengan Nabi. Mereka melantik, ya, Yalil bin Amr sebagai wakil, ya, Yalil bin Amr, ya, bin Umair As-Saqafi, salah seorang pemuka. Ini kalau tuan-tuan ingat, ini adalah pemimpin, ya, Bani Saqif ketika Nabi mula-mula datang dulu, ya, masa Nabi dengan Zaid bin Harisah berdakwah, ya, yang Nabi dibaling batu, ya, Nabi dicederakan, dilukai oleh mereka. Jadi Yalil bin Amr ni salah seorang daripada pemimpin yang ada pada masa itu. Tetapi, ya, dia menolaknya, dia tak nak. Ya, mungkin dia malu. Dia berkata, aku tidak akan melakukannya kecuali ditemani oleh beberapa orang lelaki yang lain. Ya, dia kata aku boleh pergi tapi kena ada teman. Mereka menghantar 5 orang pembesar untuk bersamanya. Mereka keluar menuju ke Madinah. Sebab dia orang kenal lah Nabi ni. Ya, dan orang Taif tahu apa yang mereka telah buat kepada Nabi sebelum ni. Ya, jadi maknanya bukan apa kita panggil, ya, bukan kali pertama jumpa Nabi, bukan. Bila berjumpa Nabi, baginda mendirikan sebuah khemah berhampiran masjid untuk mereka. Jadi Nabi minta sebab mereka ni datang tak ada tempat tinggal di Madinah. Nabi suruh buat, ya, khemah dekat dengan masjid. Ini dilakukan, ya, supaya mereka dapat mendengar Al-Quran. Ya, jadi dulu tak ada apa kita panggil, kita macam sekarang ni boleh dengarkan CD, ya, VCD sebagainya boleh. Ya, dulu tak ada, ya.
Jadi oleh kerana itu maka Nabi suruh binakan satu kemah dekat dengan masjid, ya. Dan melihat orang ramai ketika solat. Jadi mereka boleh menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana orang Islam ni, ya, kesatuan orang Islam, ketaatan dia. Setiap hari mereka jumpa Rasulullah dan meninggalkan orang yang paling muda di kalangan mereka, yakni Osman bin Abdul As, untuk menjaga tunggangan dan barang-barang, ya. Jadi Osman bin Abdul As yang paling muda, dia yang jaga barang. Apabila mereka pulang, beliau pergi berjumpa Rasulullah dan meminta baginda membacakan Al-Quran kepadanya. Apabila beliau mendapati Rasulullah SAW sedang tidur, beliau meminta Abu Bakar untuk baca Quran kepadanya sehingga berjaya menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran. Semua ini dilakukan tanpa pengetahuan ahli rombongan. Ahli rombongan yang lain tak tahu. Kemudian Yalil dan rombongan memeluk Islam dan meminta Rasulullah melantik seorang sebagai ketua. Ya, Rasulullah melantik Osman yang paling muda tadi. Kerana baginda melihat beliau seorang yang prihatin terhadap Islam, membaca Al-Quran dengan baik dan mempelajari agama. Jadi nampak kesungguhan. Jadi maknanya walaupun beliau dianggap paling muda, ya, belum layak menjadi pemimpin, tetapi Nabi melihat dia ada way around. Ya, Nabi tengok keadaan dia, Nabi kata, oh ni, nampak kesungguhan dia. Ya, walaupun dia bukan dianggap sebagai senior, ya, senior person, ya, tapi sebab, ya, dari segi agama tadi nampak dia bersungguh nak belajar Islam, menghafal Quran pun. Ya, jadi orang ni kita boleh anggap sebagai pemimpin, ya. Jadi Nabi telah melantik Osman bin Abdul As sebagai pemimpin mereka, ya. Walaupun yang datang tadi pembesar-pembesarnya, ya, tak dilantik. Okey, ya, selesai rombongan, ya, delegasi daripada Bani Saqif. Ya, kita tahu Bani Saqif ni dia banyak dia punya songel dia. Ya, mereka mula-mula tak nak solat, dia kata nak masuk Islam dia tak nak solat, nak minum arak. Ya, nak apa kita panggil, ya, nak berjudi dan sebagainya. Jadi Nabi terpaksa nego dengan mereka sehingga akhirnya mereka terimalah. Ya, mereka nak sembah lagi berhala besar, ya, berhala Lata. Berhala Lata. Lata tu dia duduk di Taif atau bukit tu. Ya, Lata atau bukit. Ya, itu disembah oleh Bani Saqif, orang-orang Taif. Ya. Di antara Taif nak turun ke Mekah, ya, daripada tempat tinggi ke turun ke Mekah, ada tengah-tengah tu ada Uzza pula. Lata atau bukit, ya, Uzza in between antara Taif dengan Mekah. Ya, kalau antara Mekah dengan Madinah, ya, ada Manat. Itu yang paling besar lah, Lata, Uzza, Manat, seperti mana disebut dalam surah An-Najm kan. Jadi tuan-tuan, ya, nama-nama berhala ni kena hafal lah. Ya, sebab apa? Ya, sebab Quran pun sebut. Bila Quran sebut, bila Quran highlight, maknanya benda tu signifikan. Ya, tuan-tuan nak tahu benda tu signifikan atau tidak, indikatornya tengok Quran sebut ke tak. Kalau Quran sebut, maknanya penting. Kerana, ya, Lata, Uzza, Manat ni disembah oleh masyarakat pada masa tu. Ya, kalau tuan-tuan tengok Lata, Uzza, Manat ni bukan sekadar zaman itu versi Arab, tuan-tuan. Ya, itu zaman Greek mitologi dulu dah ada dah, tuan-tuan. Ya, zaman Greek dulu kita kata, ya, sudah ada penyembahan tadi. Ya, jadi maknanya benda-benda ni sudah disembah daripada dulu lagi, tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana itu kita panggil, ya, kita tahu bahawasanya penyembahan berhala ni bukan pada zaman siapa, ya, bukan pada zaman zaman orang Arab saja. Ya, dulu-dulu dah ada. Ya, jadi Lata, ya, itu paling dimuliakan oleh orang-orang Taif Bani Saqif, duduk atas bukit sana. Ya, ada Uzza in between perjalanan, ya, somewhere in the middle antara Taif dengan Mekah. Ya, antara Mekah dengan Madinah ada Manat pula. Manat ni menghadap ke Laut Merah. Ya, di tengah-tengah perjalanan tu ada Manat. Ya, jadi masing-masing tu ada dia punya ya, ada dia punya kepentingan dia lah, ya. Dan ketiga-tiga ni semua adalah, ya, goddess. Ya, goddess, tuan-tuan, bukan god, ya. Dia goddess. Goddess maknanya semua ni goddesses, maknanya semua ni adalah dewi. Ya, jadi Tuhan perempuan. Ya, sama ada Lata pun perempuan, ya, kalau Uzza pun perempuan, ya, Manat pun perempuan. Yang jantan, yang lelaki ialah Hubal. Hubal tu duduk di Mekah, di tempat tawaf tu. Kemudian disimpan dalam Kaabah. Ada 4 yang paling besar. Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Ya, L-U-M-H. L-U-M-H. Tuan-tuan boleh salin secara menegak. L, Lata, Al-Lata. Ya, kemudian U, Al-Uzza. M, Manat tak ada Al. Hubal pun tak ada Al. Ya, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Lata di mana? Sekali lagi Ustaz sebut, Lata di Taif atau bukit. Ya, Uzza in between Taif dengan Mekah. Ya. Kalau Manat in between Madinah dengan Mekah, ya. Sebab tu orang Madinah, ya, dulu zaman jahiliah, Aus dan Khazraj, mereka menyembah Manat.
Ya, sebab itu dalam perjalanan menuju ke Mekah mereka akan bertemu dengan Manat tu. Ya, jadi orang Aus dan Khazraj. Kalau Bani Saqif atas bukit Lata. Uzza in between ya Taif dengan Mekah. Ya, in between Mekah dengan Madinah itu Uzza. Hubal dikemuliakan oleh orang Mekah. Orang Mekah Hubal. Sebab tu orang Mekah kalau bercakap dia akan bagi tahu kami ada Hubal. Kami penyembah Hubal. Ya, Hubal tu Tuhan kami. Dia akan sebut Hubal. Ya, tapi Quran tetap menggunakan Lata, Uzza, Manat sebab orang Mekah pun kalau mereka menuju ke Taif, mereka akan singgah untuk menyembah Uzza di tengah perjalanan dan Lata di atas bukit tu. Ya. Kalau tuan-tuan tengok dalam dalam Greek mitologi, ya, dalam versi Greek sama juga. Ya, dia ada dia ada goddesses ni, tiga-tiga ni. Ya, kalau macam di Greece tu dia panggil Athena. Ya, Athena tu goddess. Ya, Athena, ya. Athena tu dia dewi. Ya, dewi lah kalau lelaki dewa kan. Perempuan dewi, dewi perang sama. Ya, jadi kalau Lata perang juga. Sebab tu Bani Saqif ni dia sombong, ya, dia ada senjata, dia ada duit, ya, sebab tu dia kata kalau Muhammad kau nak kepung kami bertahun pun tak apa, kami survive. Sebab kami ada makanan, kami ada air, kami ada buah-buahan, ya, kami ada semua. Ya, bertahun pun kau nak kepung, kami tak ada hal. Dan sebab tu akhirnya Nabi membatalkan kepungan tu. Ya, sebab mereka ada tuhan perang. Ya, tuhan perang tu ialah siapa? Ya, ialah Lata tadi, ya. Kalau dalam versi Yunani, versi Greek kita panggil Athena lah, ya. Kemudian Uzza contoh kan? Ya, Uzza ya dewa apa? Ya, pelindung. Uzza ni melindungi. Ya, dia melindungi antara Taif dengan Mekah tu. Dia duduk tengah-tengah tu. Ya, jadi dia panggil kita panggil ya, goddess of protection. Ya, dia protector tuan-tuan, ya. Kemudian kalau Manat, ya, Manat itu dewi takdir. Dia mentakdirkan sesuatu perkara berlaku. Ini kepercayaan orang Arab dan versi Greek dia pun sama juga tuan-tuan. Dia ada Athena, ada Soteria, ya, dia ada Moirai, ya. Moirai itu yang macam Manat tadilah. Iaitu kita tengok dalam agama mana pun biasanya dia ada tuhan-tuhan macam tu. Ya, kepercayaan dia tak ada pun, ya, dia percaya macam tu. Okey tuan-tuan, ya. Ada soalan tentang tentang masyarakat Taif tadi? Dia punya berhala dan sebagainya. Kalau ada, Quran sebut 3 daripada 4 ni tuan-tuan, ya. Hubal Quran tak sebut dalam hadis. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari ada. Tetapi yang 3 tadi, ya, yang Lata, Uzza, Manat itu Quran surah An-Najm. Suratul Najm, surah yang ke-53. Ya, ayat 19 dan ayat 20. Surah An-Najm, surah 53, surah bintang. Ya, sebab orang manusia pun sembah bintang juga. Ya, dalam ayat 19 dan 20 ada cerita tentang Lata dan Uzza ayat 19, Manat ayat 20. Maknanya Quran pun sebut, menunjukkan benda tu penting. Ya, kerana dia dimuliakan oleh masyarakat. Sebab tu anak-anak orang Arab ni dinamakan dengan apa? Ya, dengan nama-nama itulah, ya, Abdul Uzza, Abdul Lata, ya, Abdul Lata, Abdul Manat, ya, dinamakan sebab mereka menjadi hamba kepada patung-patung yang mereka sembah ni. Ya, ada soalan silakan. Ada apa? Kak Zainab ada apa? Ustaz, Ya. keempat-empat berhala ni Hmm. maknanya musnah before 9 Hijrah lah Ustaz. Sebenarnya sebahagian dari musnahkan masa pembukaan kota Mekah lagi. Pembukaan kota Mekah. Ya, sebab bila Nabi buka Mekah, Nabi tawaf, ya, Nabi arah supaya para sahabat pecahkan berhala-berhala yang berada di Mekah tu, kecil-kecil tu. Ya, termasuk Hubal, ya. Tetapi kemudian Nabi arahkan Abu Sufyan contohnya. Abu Sufyan, ya, pergi musnahkan Lata tu di Taif. 94 km tu, ya, Nabi arah Abu Sufyan pergi pecahkan Al-Lata. Ya, Khalid bin Al-Walid pecahkan Al-Uzza contohnya. Dan ya, sahabat lain pecahkan Manat. Maknanya tahun yang ke-8 lagi, bukan tahun ke-9. Ya, sebahagian ada kata tahun yang ke-9, tapi sebahagian sudah dipecahkan pada masa Nabi menguasai Mekah pada tahun yang ke-8. Ya, memang adalah riwayat kata bukan tahun yang ke-8. Ada yang pecah tahun ke-8, tapi itu di Mekah saja. Yang lain-lain tu kemudian. Tapi yang pasti ketika Nabi datang untuk buat haji tahun yang ke-10, semua berhala itu sudah dimusnahkan. Itu pasti. Ya, nanti ada muka surat 325 sebelah ni ada cerita. Ya, bagaimana Nabi perintah Abu Sufyan untuk pecahkan, ya, apa kita panggil, ya,
berhala apa? Berhala Al-Lata tu atau bukit tu. Ya, jadi dewi perang. Ya. Okey, ada lain silakan, ada apa tuan-tuan? Ya, ini masyarakat Ustaz. Arab ya. Ya, sama. Surat ya untuk penduduk Taif. Rasulullah menulis surat untuk mereka dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya, ataupun Maha Pengasihani ya, bahasa kita Maha Belas Kasihan. Ya, mercy kita panggil ya, the most merciful. Ya, jadi apa kita panggil, in the name of Allah ya, the Almighty ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi maknanya Allah ni yang apa kita panggil ya, yang Maha Pemurah. Ya, tetapi ya Allah juga Maha merciful, Maha Pengasihani, Maha Penyayang, ataupun kita panggil Maha Belas Kasihan. Kerana walaupun kita ya buat dosa itu tak layak untuk diampun, tapi kerana kita mohon sungguh-sungguh, akhirnya Allah ampun juga kerana sifat belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ya, bukan sekadar penyayang, pengasih, tetapi belas kasihan. Daripada Muhammad Nabi Allah ya, Rasulullah kepada orang-orang mukmin. Semua pohon berduri sama kecil atau besar, sama ada kecil atau besar, di lembah Taif dan binatang buruan di situ adalah haram. Ya, ranting-ranting yang tidak boleh dipotong. Sesiapa yang melanggar larangan ini maka dia hendaklah disebat dan dibuka bajunya. Ya, tak tahu apa dia punya hujah ya, asalnya apa sebabnya. Tapi maknanya nak tunjuk kemuliaan lah. Walaupun Taif itu bukan tanah haram. Ya, kalau tanah haram Mekah memang confirm lah. Ya, memang tak boleh kita saja-saja nak patahkan, nak petik daun ke, patah-patahkan ranting-ranting ya, yang ada di atas pokok lah. Kalau yang jatuh tu ada hujah lain lah. Yang ni yang di atas pokok tak boleh main patah-patahkan, saja-saja petik tak boleh. Ya, melainkan kalau dahan pokok tu menghalang jalan raya ya, menghalang kenderaan, itu lain. Ya, tapi maknanya secara umum tak boleh ya, terutamanya kalau kita berada dalam ihram. Ya, tapi secara umum memang ya tak boleh kita buru binatang. Ya, dalam ihram tu pastilah. Ya, tapi secara umum kita tak boleh bunuh binatang di tanah haram tu. Melainkan ya binatang tu menimbulkan mudarat kepada masyarakat tu lain, ya. Jadi sesiapa yang melanggar larangan ini maka dia hendaklah disebat dan dibuka bajunya. Ini sebagai satu bentuk penghinaan. Ya, selepas itu mereka meminta supaya Rasulullah menangguhkan usaha untuk menghancurkan berhala mereka selama sebulan sehingga Bani Sakir masuk Islam. Dan orang-orang ya bodoh di kalangan perempuan tidak terkejut dengan kehancurannya. Jadi mana kalau buat secara drastik, ya abruptly, ya mungkin akan mengejutkan orang. Rasulullah menerima cadangan tersebut. Jadi mereka kata bagi tangguhlah. Ya, nak hancurkan tu bagi tangguhlah dulu. Kami dah masuk Islam. Kami tak sembahlah, ya. Tapi tangguhkan dulu sebab ada lagi orang-orang bodoh, orang perempuan apa semua yang mungkin takut terkejut. Apabila mereka beredar, ketua mereka berkata, aku lebih mengetahui mengenai Bani Sakif. Sembunyikan keislaman kamu. Dia kata jangan. Ya, daripada pengetahuan mereka dan takutkan mereka dengan peperangan dan pembunuhan. Jadi buat apa kita panggil? Buat psy war lah. Ya, psychological war. Ya, bagi tahu. Ya, kalau kita tak menerima agama Muhammad, mungkin akan berlaku peperangan, pembunuhan. Beritahu mereka bahawa Muhammad menuntut perkara besar yang kita tidak sanggup menerimanya. Dia meminta kita menghancurkan berhala, meninggalkan zina, minum arak dan riba, tak boleh. Ya, apabila sampai di Taif, mereka didatangi Bani Sakif, ya, Bani Sakif sambut mereka yang 5 orang tadi. Mereka berkata, kami telah mendatangi lelaki yang kasar dan bersikap keras. Dia muncul dengan membawa senjata dan orang ramai tunduk kepadanya. Dia meminta kita melakukan perkara yang besar. Mereka menyebut perkara di atas. Bani Sakif berkata, wallahi kami tidak akan mentaatinya. Ya, tak berjaya dia punya apa kita panggil, ya, dia punya cara tu. Mereka para utusan berkata, perbaiki senjata kamu, perbetulkan kubu-kubu kamu dan bersedialah untuk berperang. Mereka menyahut seruan tersebut dan berkeadaan demikian selama 2 atau 3 hari. Kemudian Allah mencampakkan perasaan gerun. Ya, jadi ini ya Allah campakkan, ya kita panggil apa kita panggil ya ar-ru'bu. Ya, ar-ru'bu ni macam perasaan takut yang Allah bagi pada orang yang melihat Ashabul Kahfi. Ya, kalau adalah sesiapa ya yang melihat Ashabul Kahfi, dia intai-intai tengok dalam gua tu, dia akan timbul rasa takut. Ya, Allah timbulkan rasa takut supaya mereka tidak mengejutkan ya 7 orang lelaki yang sedang tidur dalam gua tu. Ada ar-ru'bu tu, ada tuan-tuan boleh tengok dalam cerita Ashabul Kahfi yang tidur ya selama 309 tahun ya. 309 tahun hijrah ya, 300 tahun Masihi sama dengan 309 tahun hijrah. Sebab setiap 100 tahun hijrah setiap 1 tahun Masihi kita kena tambah 3 tahun. Tahun hijrah lebih panjang.
Ya, lebih panjang tu maknanya lebih pendek. Ya, jadi tahun Masihi ada 30 hari bulan, ada 31 kan. Tahun Hijrah hanya 29 dan 30. Setiap 100 tahun Masihi kena tambah 3 tahun. Ya, jadi 100 tahun sama dengan 103 tahun Hijrah. 200 tahun, 206 tahun. Ya, Hijrah. 300 tahun sama dengan 309 tahun. Ya, Hijrah. Ya, Masihinya 300 tahun. Sebab tu Quran sebut dua-dua. Ya, maknanya salah satu mi'ah, ya, mana 300 tahun. Ya, wazdadu tis'an dan mereka tambah 9 tahun lagi. Ya, itu dalam surah Al-Kahfi ada cerita. Kemudian Allah campakkan perasaan gerun ar-ru'bu ke dalam hati mereka, ya. Kemudian mereka Bani Sakir berkata, wallahi kita tidak mampu memerangi Muhammad. Pergilah berjumpa Muhammad sekali lagi dan berilah apa yang dimintanya. Para utusan menjawab, kami telah memberikan apa yang dimintanya dan kami juga telah memeluk Islam. Baru mereka masuk Islam. Ya, mereka berkata, kenapa engkau menyembunyikan perkara tersebut? Ya, para utusan menjawab, supaya engkau tidak dikuasai oleh kesombongan syaitan. Selepas itu mereka pun masuk Islam. Jadi sebenarnya, ya, kadang-kadang ya ada sebab musabab, ya, yang menyebabkan kita tak perlu isytihar dulu. Ya, wahai kita dah masuk Islam kan, tak isytihar lagi. Takut orang terkejut. Ya, sebab itu mereka main psikologi dulu. Ya, mereka kata Muhammad ni keras, ada senjata, ya, pengikutnya taat pada dia. Jadi kalau kita tidak taat pada dia, ya, maka dia akan serang kita. So bersedialah. Ya, tetapi bila Allah campakkan rasa takut, ya, maka mereka pun akhirnya menyerah. Minta supaya 5 wakil ni pergi jumpa Nabi balik. Mereka kata sebenarnya kami dah deal dah. Dah close deal dah, clear dah. Ya. Cuma bila ditanya pasal apa tak nak bagi tahu, takut kamu akan sombong. Ya, sebab kadang-kadang ada orang ni, ya, kita kena turunkan dia punya ego dulu. Ya, setelah egonya turun baru kita cerita panjang. Okey, tuan-tuan, ada apa soalan? Silakan tuan-tuan. Jangan diamlah, ya. Sebab kalau tuan-tuan diam saya tak tahu tuan-tuan faham ke tak. Ya. Ada apa? Silakan. Ada soalan di itu ke? Tolong bacakan soalan di chat kalau ada. Ada apa soalan di chat tu? Form 4 tak ada lagi Ustaz. Tak ada, ya. Okey, tak ada apa, ya. Ada orang lain silakan, ya. Datin Lin ada apa? Ya. Kak Zainab ada soalan apa lagi? Kak Ustaz Nuraini. boleh repeat balik tak yang persamaan hijrah dengan Masihi tadi tu? 100 tahun Masihi sama dengan 103 tahun Hijrah. Setiap 100 tahun Masihi kita kena tambah 3 tahun untuk Hijrah. Jadi kalau 200 tahun Masihi tambahlah 6 tahun. 300 tahun Masihi tambahlah 9 tahun. Sebab itu Quran sebut dalam surah Al-Kahfi itu, ya, orang-orang 7 pemuda tadi Ashabul Kahfi, mereka tidur di dalam gua selama 300 tahun, wazdadu tis'an, dan mereka tambah lagi 9. Maknanya Allah iktiraf dua-dua kalender. Ya, kalender Masihi. Boleh tak kita pakai sekarang kita pakai kalender Masihi? Boleh. Ya, sebab kalender Masihi itu diambil daripada sejak kelahiran Nabi Isa. Ya, sah tak kita guna? Sah. Ya, tak salah, ya. Tetapi macam tadilah, ya, jangan diabaikan satu lagi kalender. Namanya kalender Hijrah. Ya, sebab kalender Hijrah itu diguna pakai sejak zaman Saidina Umar. Nabi pun tak pakai, ya, Umar yang pakai. Ya, sebab zaman Nabi belum ada tahun Hijrah lagi. Walaupun peristiwa Hijrah telah berlaku, tetapi tahun Hijrah belum diguna pakai. Sehinggalah, ya, Saidina Umar dilantik menjadi Amirul Mukminin. Barulah, ya, para sahabat mencadangkan supaya di capture tarikh-tarikh itu ikut tahun Hijrah. Ya, mereka tanya kan sama ada nak guna tahun kelahiran Nabi macam tahun Masihi kelahiran Nabi Isa, ya. Kalau tahun Islam nak pakai kelahiran Nabi ke? Tak. Ya, kita pakai tahun Hijrah. Ya, dan Saidina Umar setuju, dipersetujui oleh para sahabat, ya, dan mereka terima pakai sampai sekarang lah. Jadi cara pengiraannya setiap 100 tahun Masihi kita kena tambah 3 tahun untuk Hijrah. 200 tahun 6, 300 tahun 9. Sebab tu, ya, mereka tidur selama 300 tahun Masihi, persamaannya equivalent kepada 309 tahun Hijrah. Macam tu ajalah, tambah 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Ya, jadi kalau orang tanya kita, kalau kata umur kita 100 tahun, orang tanya, berapa umur sekarang? Ya, pak cik berapa umur? Ya. Bergantunglah, kalau tahun Masihi umur saya 100 tahun. Tapi kalau ikut tahun Hijrah, umur saya sudah 103 tahun. Macam itulah, ya. Kalau 50 tahun, maknanya 50 tahun Masihi sama dengan
51 tahun setengah. Ya, untuk apa, untuk hijrah. Jadi maknanya tahun hijrah tu kita lebih tua lah. Lagi tua daripada tahun Masihi. Itu je lah. Okey, boleh. Apa Kak Zainab? Boleh Ustaz. Tapi satu hijrah bersamaan 623 Masihi kan? Itu dari segi tahun dia. Ya, ini kita cerita dari segi dia punya timing tu, ya, dari segi berapa lama. Pasal apa dalam Quran sebut 300 tahun dan 309 tahun? Itu logik dia. Ya. Bukan maknanya kita kata kalau macam tu tahun 1 hijrah sama dengan tahun 1, tak boleh lah. Ya, sebab tahun Masihi dia berlaku, ya. Apa kita panggil? Berapa tahun tu, ya? Maknanya Nabi sudah berusia 53 tahun. Ya, Nabi lahir pada tahun 570 Masihi kan? 570. Nabi hijrah, ya. Bila Nabi hijrah? Nabi hijrah setelah Nabi berusia 53 tahun. Ya, jadi campurlah, ya. Jadi sebab tu usia Nabi ketika hijrah 53 tahun, tapi bersamaan dengan tahun 623 Masihi. Ya, sebab tahun tak boleh nak ubah lah macam mana kan? Sebab kita pakai tahun kelahiran Nabi Isa. Sebab tu kalau orang tanya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa berapa jauh? Ya, kalau ikut Nabi lahir 570 lah. Maknanya Nabi Muhammad SAW lahir 570 tahun selepas Nabi Isa. Tulis tu tuan-tuan. Nabi Muhammad lahir 570, ya, 570 tahun selepas Nabi Isa. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai Rasul tahun 610. 610 tu Nabi umur 40 tahun. Ya, 570 campur 40, 610 kan? 610 Masihi itu tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. 13 tahun lepas tu Nabi hijrah. Ya, 610 campur 13, 623. Ya, jadi Nabi wafat 633 lah lebih kurang. Ya, 623 hijrah, 10 tahun lepas tu 633. So tuan-tuan kena atur secara vertikal daripada atas. Formula mesti vertikal. Ya, sebab dia time sequence. Yang paling dulu di atas kan. 570 Masihi, ya. Buat satu timeline, letak Masihi M besar, ya. 570 Nabi Muhammad lahir. Ya. 570. 610 Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi dan Rasul. 623 hijrah. 633 Nabi Muhammad SAW wafat. Tu je lah. Ya, ada 4 nombor kan. 570 lahir. 610 dilantik menjadi Rasul. Ya. 623 hijrah ke Madinah. 633 wafat di Madinah. Okey, ada soalan? Silakan. Laju sangat ke? Dah ulang 2 kali, 3 kali dah. Faham Ustaz. Terima kasih. Selesai. Ya, sama. Orang lain ada soalan? Ya. Kak Shima ada apa? Silakan. Shirin, ya, jangan tunggu sampai akhir rancangan, ya. Nanti kita dah kelang kabut nak Zuhur pula, ya. Ada apa? Silakan. Haji Hassan, Kak Noraini ada apa soalan? Kalau ada. Tuan-tuan, diam tu makna faham, ya. Tak ada Ustaz, terima kasih. Ya. Menghancurkan berhala Al-Lata. Bila Rasulullah mendapat berita keislaman Bani Saqif. Jadi maknanya baginda menghantar Abu Sufyan, ya, dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah orang Taif juga. Al-Mughirah bin Syu'bah, ya. Abu Sufyan orang Mekah. Ya, tapi Abu Sufyan dia ada tanah, dia ada ladang dekat Taif. Jadi sesuai lah. Ya, sebab kita hantar orang yang kenal tempat tu. Ya, macam Al-Mughirah bin Syu'bah dia memang orang Taif. Ya. Abu Sufyan dia ada ladang di Taif. Maknanya dia selalu berulang-alik. Ya, jadi bila dia berulang-alik tu dia tahu jalan tu. Ya, jadi dia dihantar untuk menghancurkan berhala Al-Lata, berhala Bani Saqif yang terletak di Taif atau bukit tu. Ya. Mereka pergi ke Taif dan menghancurkan berhala tersebut sehingga tanahnya menjadi rata. Mana hancur habis. Ya, hancur berkecai lah, ya. Okey, jadi ini membuktikan bahawasanya, ya, peristiwa apa kita panggil, ya, dipecahkan, dihancurkan berhala Lata tu bukan pada tahun yang ke-8 tu. Tahun yang ke-8 tu lebih kepada berhala yang duduk di sekitar Kaabah. 360 berhala tu termasuk Hubal. Ya, yang itu memang hancur, ya. Ada gambar-gambar burung, gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dalam Kaabah tu semua dibuanglah, ya. Dipadam. Ya, berhala-berhala kat luar tu dimusnahkan. Ya, maknanya masa Nabi tawaf, ya, masa Nabi buat umrah, ya, tahun yang ke-7 tu, ya, masa tu mana masih ada berhala. Pasal apa Nabi tak pecahkan? Sebab Nabi belum in control politically, belum. Ya, tahun yang ke-9 itu berlaku, ya, tahun yang ke-10 masa Nabi buat haji tu tak ada masalah lah.
Ya, tahun yang ke-8 pun dah boleh dah pasal Mekah dah dikuasai oleh orang Islam. Ya, jadi masa kita belum berkuasa, ya kita kena macam itulah, ya. Kita belum ada kuasa. Kita tak bolehlah musnahkan. Ya. Tetapi ya kita tahu tempat ibadah ya orang-orang tempat ibadah orang-orang bukan Islam, orang musyrikin kita tak boleh pecahkan. Tak boleh kita saja-saja. Yang mentang-mentang di Selangor ni kita berkuasa, orang Islam, ya pemimpinnya orang Islam, majoritinya orang Islam, ya orang Melayu kita kata, maka kita pun arahkan kuil, ya tempel-tempel, gereja sebagainya semua dimusnah, tak boleh. Ya, Islam tak pernah suruh macam tu, ya. Nanti orang gunakan hujah. Dia kata Nabi pecahkan sebab itu tempat ibadah orang Islam asalnya. Sejak zaman Nabi Ibrahim agama tauhid. Ya, jadi berhala-berhala tu diimport, dibawa masuk, ya, dia daripada luar bawa masuk. Jadi sebab tu boleh pecahkan. Ya. Kemudian ya orang orang Taif, mereka dah masuk Islam semuanya. Dan mereka beranggapan bahawasanya Lata tu berkuasa, ya. Jadi bila dipecahkan Lata tu apa berlaku? Ya, mereka melihat tak ada apa-apa berlaku sebab selama ni mereka menyangka berhala-berhala yang ada kuasa. Kalau dipecahkan nanti ada sesuatu malapetaka yang berlaku. Tak berlaku. Ya, jadi kena dibuktikan. Ya, tapi kalau tempat tempel-tempel besar, ya memang masih ada lagi orang Buddha, ya orang Hindu dan sebagainya, itu kita tak boleh lah, zaman kita lain. Berbezalah sikit, ya. Sebab itu ketika orang Islam, ya, ketika Taliban berjaya menguasai Afghanistan, ya, mereka nak pecahkan berhala-berhala besar, ya, para ulama Islam termasuk Dr. Yusuf Qaradawi menghalang. Dia kata jangan. Ya, jangan buat, ya, sebab mereka ni orang Buddha masih ramai lagi. Ini tempat ibadah mereka, ya, kita kena biarkan mereka sebab kita dakwah, ya, tapi kita tak boleh pecahkan berhala mereka sebab nanti ya akan berlaku satu masa ya orang Buddha pula buat benda yang tak elok kepada orang Islam. Ya, tapi pendapat dan pandangan Dr. Yusuf Qaradawi yang datang personally ya ke Afghanistan, ya, datang ke Kabul berbincang dengan para ulama Taliban. Orang Taliban tak peduli. Dia tak dengar cakap Dr. Yusuf Qaradawi. Apa yang berlaku akhirnya? Yang berlaku ialah ya orang-orang Buddha pula ya seksa orang Islam. Di mana tuan-tuan? Di Myanmar. Masjid diroboh, orang Islam dibunuh, ya. Di apa kita panggil? Diseksa, ya. Orang perempuan yang mengandung dipotong perut, ya. Dibunuh anak dalam kandungan, ada macam-macam benda. Apa yang Dr. Yusuf Qaradawi itu betul, tuan-tuan. Sebab itu pandangan para ulama ni kita kena dengar. Tapi ulama yang ikhlas lah. Ulama yang betul-betul, ya, kita tengok komitmen daripada agama, konsisten dengan fatwa. Jangan berubah-ubah, tuan-tuan. Kejap-kejap macam ni fatwa, kejap-kejap macam tu. Ya, lebih pada persoalan politik. Kalau macam tu tak pakai, tuan-tuan. Ini yang ikhlas. Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi tak terlibat dengan politik. Ya, tak terlibat dengan politik. Jadi ulama yang tak terlibat dengan politik tu kita kata lebih selamat lah. Lebih mudah kita dengar cakap dia. Kalau politik ni dia ada, sebab dia partisan. Ya, dia bukan non-partisan. Jadi susah, tuan-tuan. Dia cakap tu ada hidden agenda. Ya, dia ada conflict of interest, tak boleh. Ya, sebab tu ulama-ulama besar kita tengok tak terlibat dengan politik. Mereka jadi penasihat boleh. Ya, jadi mufti sebagai contoh. Ya, jadi penasihat, ya, jadi kita panggil, jadi konsultan kepada masyarakat, ya. Tapi kalau mereka ambil bukan maknanya para ulama tak boleh terlibat politik, boleh. Tapi bila mereka terlibat politik, mereka mereka bias, tuan-tuan. Ya, mereka dah cenderung kepada sesuatu pihak, ya, tak boleh non partisan lagi. Itu yang susah tu. Sebab tu fatwa Dr. Yusuf Qaradawi orang terima. Pasal dia bukan ahli politik. Ya, tapi dia memberi nasihat pada raja, pada sultan, pada Perdana Menteri, dia diambil untuk memberi nasihat. Okeylah tu. Ya, jadi kalau kita di Malaysia pun macam tu juga. Ya, sebab tu kalau dia terlibat dengan politik susah sikit, tuan-tuan, sebab dia ada kepentingan. Ya, dia ada interest. Ya, nanti jadi ada conflict of interest, susah. Ya, sebab dah tentu bila dia bercakap dia akan sokong kumpulan dia, parti dia. Ya, itu yang payah tu, ya. Dalam dunia ni kita tengok di peringkat antarabangsa, contoh macam Dr. Yusuf Qaradawi, ya, Dr. Said Ramadan Al-Buti, Dr. Wahbah Zuhaili, ni semua tak terlibat dengan politik. Sebab tu fatwa mereka terpakai. Ya, tokoh-tokoh Islam hebat-hebat kita kata peringkat antarabangsa. Macam tu, ya. Dan mereka mewakili persatuan. Mewakili kita panggil jamaah Islam, ya, sedunia contoh dia. Ya, dia ada dia punya kita panggil, ya, majlis fatwa dalam OIC contoh. Yang majlis fatwa dalam Muslim League. Ya, itu dua majlis fatwa besar lah yang kita kena pakai lah, ya. Dalam bab politik mungkin susah sikit lah, ya. Tapi dalam bab fatwa-fatwa yang melibatkan umat Islam, kepentingan maslahat dan sebagainya, yang itu kita boleh pakai, tak ada masalah. Sebab mereka tak ada kepentingan politik. Mereka bukan orang politik, tuan-tuan. They are not politician. Ya, dia merely pendakwah. Ya, jadi kita kena bezakan.
Okey, ada apa? Silakan. Ya. Kalau ada. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan angguk-angguk je tuan-tuan. Tuan-tuan kena respon lah. Ustaz, saya tak setuju Ustaz cakap. Tak apa, silakan. Ya, tuan-tuan ada hujah lain, boleh. Ya, sebab kita ni forum for discussion, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan dengar je. Apa Ustaz cakap semua betul. Tak. Ya, sebab Ustaz pun tak perfect. Dia ada buat kesilapan. Ada pandangan-pandangan yang berbeza. Ya, macam Nabi dengan para sahabat lah. Ya, kadang-kadang Nabi tak setuju. Ya, tetapi Nabi benarkan peringkat awal macam tadi kan. Ya, Nabi nak perintah supaya dimusnahkan berhala. Tapi mereka datang negotiate. Ya Rasulullah, ya, Bani Saqif ni belum masuk Islam lagi. Ya, jadi jangan hancurkan berhala mereka. Nabi darah muka surat 324. Ya. Jadi bagi masa sebulan dulu. Biar kami dakwah, kami psycho mereka dulu, ya, kami bincang, negotiate dan sebagainya supaya nanti bila mereka masuk Islam, ya, mereka tak terkejut kalau mendapat arahan daripada Nabi, ya, supaya memusnahkan Al-Lata yang sudah ratusan tahun disembah, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya ada benda yang walaupun memang tak boleh, ya, tetapi macam tadilah, kita jangan drastik, ya, jangan abrupt. Ya, kalau buat sesuatu abruptly tu nanti takut orang terkejut, tuan-tuan. Ya, macam tu, ya. Nabi sebagai contoh dalam hadis Sahih Bukhari kan, cerita tentang Kaabah. Kaabah zaman Nabi Ibrahim, apa kita panggil, ya. Dia punya Hijr Ismail tu part of Kaabah. Ya, tapi zaman Nabi, ya, Nabi tak buat. Ya, pasal orang Mekah dia baru masuk Islam. Terkejut nanti, ya, kalau masukkan Hijr Ismail sampai Nabi wafat, Hijr Ismail dia letak di luar Kaabah yang ada sekarang. Tapi cuma kita tak boleh cross kat situ, tak boleh lah, ya. Tetap juga kita kena pusing di belakang tu. Tetapi tidak ditutup, ya. Jadi zaman Saidina Abdullah bin Az-Zubair, anak angkat Nabi, anak angkat Aisyah, ya. Anak saudara kepada Aisyah, ya, anak pada Asma dan juga Az-Zubair, ya. Barulah, ya, sebab dia dengar Aisyah sebut. Dia kata Nabi dulu tak buat sebab orang Quraisy baru masuk Islam. Ya, tapi apabila Abdullah bin Az-Zubair naik, ya, sebagai gubernur Mekah, ya, dia kita panggil bertelingkah, ya, ada political konflik, ya, dengan Yazid bin Muawiyah, ya, dengan kita panggil, ya, dengan Abdul Malik bin Marwan pada masa itu, ya. Jadi apa yang berlaku ialah dia tak setuju, ya, dia ambil alih, dia jadi gubernur Mekah, dia isytihar diri sebagai gubernur Mekah, dan dia telah, ya, runtuhkan Kaabah dan buat balik macam model asal, ya, pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Maksudnya Hijr Ismail itu dimasukkan, ya, dalam tu. Maknanya Kaabah tu bukan segi empat saja, tapi ada semi circle. Itu yang berlaku, tuan-tuan, ya. Tapi zaman Nabi tak buat kerana mereka baru lagi memeluk Islam. Kalau Nabi buat terkejut nanti. Sama macam tindakan yang diambil oleh Yalil tadi, ya, dan juga oleh kita panggil, ya, pemimpin-pemimpin, ya, yang datang daripada kalangan orang Taif tadi, ya, Osman bin Abdul As, ya, dan yang lain-lain lah, ya. Jadi mereka ambil keputusan untuk negotiate dengan Nabi supaya jangan runtuhkan, jangan pecahkan dulu, biar bagi dalam sebulan, biar kami dakwah lagi, kami ajak mereka meluk Islam, dan Allah campakkan ar-ru'bu, rasa gerun kepada mereka terhadap Islam, terhadap agama Allah, ya, dan akhirnya baru mereka terima. Bila nak dirobohkan, mereka tak ada bantahan. Ya, jadi maksudnya ada benda dalam agama ni yang kita kena ada flexibility sikit, ya, tapi sementara, ya, sebagai temporary measure saja, bukan maknanya sampai ke sudah dak. Ya, macam kahwin dengan perempuan yang ahli kitab contoh, ya. Tujuannya untuk dakwah. Ya, tujuannya adalah untuk dakwah, dan akhirnya mereka memeluk Islam. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ya, tetapi mesti ada target. Ya, bukan makna sampai selama-lamanya tak dakwah kepada mereka. Ya, jadi kalau dakwah tapi tak berjaya, nak buat macam mana? Ya, macam Yasir Arafat kan, kahwin dengan Suha. Suha tu Kristian Ortodok. Ya, daripada Palestin. Ya, memang keluarganya dulu beragama Nasrani. Ya, sejak daripada zaman Nabi Isa. So dia memang pure Kristian, ya, Ortodok, maknanya ahli kitab. Ya, bukan yang dia convert, dia tak convert. Ya, macam kita kata India, China di Malaysia ni, mereka Protestan, Katolik, mereka convert. Asalnya mereka Hindu, asalnya mereka Buddha, mereka jadi Kristian. Ni bukan, tak convert. Ni memang asal-asal keluarga dia, susu galur dia. Jadi, apakah hukum berkahwin dengan wanita ahli kitab ni? Jawapannya harus. Quran bagi tahu, ya, surah Al-Maidah, surah yang kelima kan, ayat yang kelima. Ya, jadi sembelihan mereka halal bagi kita. Wanita-wanita mereka yang kita bagi mahar, ya, boleh dinikahi, boleh. Walaupun mereka belum masuk Islam, boleh. Tapi
ada apa kita panggil, ada syaratnya. Syaratnya macam tadi, tujuan adalah untuk dakwah. Ya, sebab suami jadi ketua keluarga. Sebab itu perempuan ahli kitab boleh dikahwini oleh lelaki muslim. Tetapi ya, perempuan muslimah tidak boleh dikahwini oleh lelaki ahli kitab sebab ketua keluarga yang memimpin keluarga. Nahodanya mesti muslim. Ya, dan ada peluang untuk dakwah. Seperti mana yang berlaku pada banyak, ya, ada sebahagian para sahabat macam tu juga. Sayyidina Osman juga berkahwin dengan ahli kitab. Ya, hatta kita kata Nabi, ya, cuma isteri Nabi tadi, ya, dia Sofiyah binti Huyai masuk Islam. Ya, alhamdulillah lah, ya, kita kata, ya. Tetapi kalau dia tak masuk Islam pun perkahwinan sah. Ya, dan tujuan Nabi untuk berdakwah pada dia dan akhirnya dia memeluk Islam. Lagi baguslah. Ya, ya, soalan. Tuan ada apa? Silakan. Sebelum kita tamat, ya. Ada tak ada, ya? Abu Bakar menunaikan ibadah haji pada akhir bulan Zulkaidah. Rasulullah menghantar Abu Bakar untuk mengerjakan haji. Maknanya yang buat mula-mula haji Abu Bakar. Beliau keluar bersama 300 orang dari Madinah, membawa 20 ekor unta korban, ya. Ini yang unta yang nak dikorbankan. Ya, jadi maknanya mereka yang bawa unta korban ataupun kambing korban, ya, masa haji mereka boleh melakukan haji ifrad ataupun haji kiran. Ya, kalau tamatuk dia tak bawa binatang sembelih. Abu Bakar bawa 5 ekor untuk unta korban, ya. Setelah mereka berlepas, Allah menurunkan awal surah At-Taubah. Jadi ada ayat yang baru turun. Baginda menghantar Ali pula. Mula-mula Abu Bakar pergi dengan 300 orang tadi, ya. Kemudian Ali dia follow, ya. Kerana ada ayat yang baru turun. Baginda berkata, jangan ada yang menyampaikan bagi pihakku kecuali orang yang aku utus. Jadi mana kalau ada orang lain dengar, jangan, ya, sebab dia ada official representative Nabi, maka Ali lah. Ali jumpa dengan Abu Bakar ketika masih dalam perjalanan ke Mekah. Abu Bakar bertanya, adakah Rasulullah melantik engkau sebagai ketua? Menggantikan aku? Ali jawab, tak. Tetapi baginda menghantar aku untuk membacakan surah At-Taubah kepada orang ramai. Sebab ada ayat baru yang turun. Apabila semua jamaah haji berkumpul di Mina pada hari raya, ya, pada apa kita panggil, ya, pada hari raya Aidil Adha, Ali membacakan kepada mereka 13 ayat permulaan surah, ya, Al-Barrah, bukan Barrah, Al-Bara'ah. Ya, Al-Bara'ah. Ya, bukan Barrah, ya. Kalau Barrah makna kebaikan, ya. Jadi Barrah. Jadi surah Al-Bara'ah, surah yang Allah berlepas diri, ya, daripada apa kita panggil, ya, daripada orang-orang kafir. Sebab itu surah ni tidak dimulai dengan bismillah, ya, dengan apa kita panggil bismillahirrahmanirrahim. Ia mengandungi pembatalan perjanjian yang dimeterai dengan semua orang-orang musyrikin yang tidak menunaikan perjanjian mereka. Maknanya perjanjian boleh berlaku dengan syarat, ya, orang-orang musyrikin tidak melanggar janji. Ya, kalau mereka membatalkan, kalau mereka tidak menunaikan perjanjian, maka terbatal. Mereka bebas, ya, kepada mereka selama 4 bulan untuk bergerak bebas di muka bumi. Ya, ada apa kita panggil, ada flexibility dari segi masa tu. Tidaklah terus, ya, masih boleh bergerak sana. Dan mereka diberi tempoh sehingga tamat perjanjian. Ya, kemudian beliau menyeru, selepas tahun ini orang-orang musyrikin tak boleh lagi melakukan haji dan tawaf di Kaabah, tak boleh dah. Yang boleh buat hanya orang Islam saja, ya, tidak boleh dilakukan dalam keadaan bertelanjang lagi, tak boleh. Dalam musafir yang dilakukan ini, Ali solat dengan berimamkan Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ketua jamaah haji, Abu Bakar jadi imam. Ali duduk di belakang sebagai makmum. Kemudian Abdullah bin Ubay meninggal, ya, beliau adalah pemimpin munafik, ya. Pada bulan Zulkaidah, Rasulullah, ya, nak solatkan jenazahnya dengan begitu lama, tidak seperti biasa, ya. Nabi solat jenazahnya. Rasulullah juga mengiringi jenazah hingga baginda berdiri di atas kuburnya. Di atas kubur tu bukan atas kubur tu sebelah lah, ya. Ini dilakukan untuk mengambil hati anaknya, sebab anaknya Abdullah bin Ubay, anaknya masuk Islam, ya. Anak perempuannya Jamilah binti Abdullah pun masuk Islam juga, ya. Jadi nak ambil hati kabilah Khazraj disebabkan Abdullah bin Ubay mempunyai kedudukan di sisi mereka. Selepas kematiannya, ramai orang munafik yang meninggalkan kemunafikan mereka sehingga apabila melihat tindakan yang diambil oleh Rasulullah. Maknanya Nabi punya tindakan politik lah, ya. Jadi kalau kita tengok dalam Ibnu Katsir dan Imam Tabari ada cerita, ya, ketika Nabi nak solatkan jenazah, ditarik tangan Nabi oleh Umar, ya, sebab Umar kata,
ya, dia seorang yang munafik. Jelas, clear cut. Selepas peristiwa itu Allah melarang Rasul daripada menyembahyangkan jenazah orang-orang munafik. Mana surah At-Taubah ayat 84, wala tusalli, dan janganlah engkau solatkan ala ahadin minhum, ya, ke atas mana-mana orang munafik daripada kalangan mereka, mata yang mati abadan, selama-lamanya. Jangan. Kalau kita tahu dia orang munafik, jangan solatkan. Masalahnya kita tak tahu, ya, kita tak boleh, sebab kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia, mana kita tahu, ya. Jadi kita treat dia, ya, seperti mana yang kita faham. Kalau dia memang terbukti ada pergi solat Jumaat, ada puasa Ramadan, sembahyang 5 waktu buat dan sebagainya, so dia Muslim lah. Dalam hati kita jangan buat telahan, sebab itu hanya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan kamu berdiri di kuburnya, maknanya jangan mendoakan dia. Ya. Kemudian terakhir, Ummu Kulsum meninggal dunia, ya, pada tahun yang sama juga, tahun yang ke-9, Ummu Kulsum, ya, Ummu Kul, ya, bukan Kal, Ummu Kulsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan isteri kedua Osman, ya. Kakaknya Ruqayyah meninggal, ya, pada tahun yang kedua masa perang Badar, kan. Masa perang Badar tu dia sakit tenat, ya, dia meninggal dunia. Sebab tu Osman tak pergi perang Badar, sebab dia jaga isteri yang sedang sakit. Ya, kemudian Nabi kahwinkan Osman tahun yang kedua tu dengan Ummu Kulsum sampailah tahun yang ke-9, maknanya 7 tahun lah. Ya, dia bersama dengan Osman baru meninggal, ya. Jadi isteri Osman yang meninggal, isteri yang kedua lah selepas daripada Ruqayyah, ya, isteri pertama Saidina Osman. Okey tuan-tuan, selesailah apa yang kita nak bincang pada hari ini, dah selesai dah. Kecuali tuan-tuan ada soalan, ada apa-apa silakan. Ustaz, Ya. surat At-Taubah ni dari ayat 1 sampai 13 ya Ustaz? 13 Kalau ayat. tengok pada kenyataannya macam itulah lebih kurang, ya. Ya. Okey. Jazakumullah khair. Ya, kita tak ada peluang lagi untuk tengok, nanti ada peluang bila-bila insya-Allah kita boleh tengoklah, ya. Okey, ada apa silakan. Ya. Nabi perintah Abu Bakar buat haji tu surah apa Ustaz? Al-Imran ke? Perintah buat haji itu daripada walillahi 'alan nasi hijjul bait, surah Ali Imran ayat yang ke-97 kan, 97. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, jadi ada perintah buat haji, ya, dan perintah buat haji itu telah turun pada tahun yang ke-9, tetapi sebab Nabi berhalangan tak boleh pergi, Nabi wakilkan Abu Bakar. Betul. Ada lain silakan tuan-tuan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, ada apa? Ya. Apa ni PMP ada apa? Kak Shima ada apa silakan. Ya Ustaz, kami ada satu pengumuman untuk kepada semua jemaah PMP sekalian. Saya bagi pihak PMP ingin mengeluarkan satu program anjuran kami yang akan diadakan pada November ini, iaitu program Rihlah Andalusia dan Umrah selama 3 hari 11 malam di sana, iaitu 9 hari di Sepanyol dan juga 3 hari di Mekah. Jadi program ini bertujuan untuk yang pertama sekali adalah untuk melawati education center yang kita taja dari jemaah PMP, untuk kami melawat dan juga kita observe the progress di sana, dan seterusnya kita juga akan melakukan ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Andalusia. Kita akan belajar di hikmah di sebalik sejarah-sejarah yang berlaku di sana oleh Sheikh Muhammad Idrisi, iaitu the founder of Al-Andalusia Education, dan juga Ustaz Muhammad Suhail Ahmad yang merupakan seorang ahli sejarah yang menjadi juga seorang speaker di PMP juga. Dan kita juga untuk kami juga menyelitkan juga agenda umrah sebanyak 3 hari, dan kita akan diikuti juga dengan tazkirah oleh asatizah kita, iaitu Ustaz Sofwan Badri dan juga Ustaz Aizuddin, insyaAllah. Dan seterusnya kita akan lakukan beberapa engagement dengan masyarakat di Sepanyol untuk aktiviti dakwah. Dan untuk semua seluruh rawatan ini, insyaAllah sebanyak setiap per person anda kita charge sebanyak RM15K, dan pendaftaran sebelum 1 Ogos 2023. Jadi untuk keterangan lanjut anda boleh kontak saya sendiri, dan juga boleh rujuk kepada poster yang saya kongsikan di ruangan chat, ya. Itu sahajalah dari saya Ustaz. Terima kasih.
Sama-sama ya, tuan-tuan boleh dapat apa ni maklumat lanjut ya, terus hubungi Sister Ashikin kita ya, PMP. Mudah-mudahan apa ni ada yang berminat ya, boleh hubungi teruslah. Okey, terima kasih kepada PMP dan semua yang menyokong penyumbang dan sebagainya yang menyokong program PMP dan termasuklah ya program sirah kita. InsyaAllah kita jumpa minggu yang ketiga nanti ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Sama ya. Ustaz. Sama ya. Jazakumullah khairan.